nampaklah. Sebab itu saya bila orang kata bila mereka kata UMNO ni cancel tahap 5, lepas tu UMNO ni pula akan masuk ke longkang. Sebenarnya kita nak bertanya lah, siapa sebenarnya parti yang masuk ke longkang? Hari ini saya lihat sendiri kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menyatakan bahawa usaha tebuk atap tak akan boleh dilakukan. Kerana atapnya sekarang ni bukan atap nipah tapi atap genting yang lebih tebal. Tak mungkin. Jadi dalam keadaan begini sekarang ni, siapa yang akan ke longkang? Saya agak tertarik juga, ada satu saya mendengar satu kenyataan saudara Fandi dalam dia punya media sosial, dia menyebut bahawa bagaimana PAS berangan nak jadi kerajaan. Jadi dalam angan-angan dia nak untuk membentuk kerajaan, dia berusaha untuk menarik sokongan daripada UMNO. Jadi bila minta supaya UMNO bekerjasama dengan mereka, tetapi jawatan Perdana Menteri datang daripada PAS. Ada kabinet pula semua PAS. Jadi saya kata macam perangai zaman Perikatan Nasional dululah. Takkan UMNO mau masuk dalam lubang yang sama lagi. Jangan lupa saya waktu langkah Sheraton, PAS memujuk UMNO menyokong, dia kata sokong, tapi ke mana UMNO waktu itu? Jadi sebab itu saya kata siapa yang nak ke longkang? Daripada begitu saya agak menyantuni kenyataan veteran UMNO, iaitu Datuk Mustafa Yaakob. Beliau dengan tegas menyatakan dalam keadaan kita mau memulihkan UMNO. Ya, antara cadangan veteran adalah supaya pimpinan UMNO, pimpinan pusat memikirkan untuk meminda perlembagaan bagi menghadkan tempoh pemegang jawatan di peringkat bahagian. Di semua kawasan di peringkat jawatan bahagian supaya boleh berlaku pertukaran jawatan secara tidaklah. Mesti ada hadnya. Bukan untuk selama-lamanya. Apa yang dialami oleh UMNO selama ini, saudara, apabila jawatan ketua bahagian tidak ada sekatan, dia boleh jadi ketua bahagian untuk selama-lamanya. Itu masalah yang boleh timbul. Kata veteran UMNO yang saya lihat agak boleh juga dilihat, tetapi kadang-kadang kena fikir juga bagaimana kalau mereka berusaha untuk mencari jalan supaya Presiden UMNO ditukar dengan orang lain yang sealiran dengan Perikatan Nasional. Ini masalahnya, saudara. Dan bagaimanapun saya nampak gaya dalam keadaan sekarang ni UMNO perlulah mencari upaya untuk memperkukuhkannya. Cukup-cukuplah, saudara. Dan dalam keadaan kemantapan sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, saya melihat bahawa UMNO makin mantap lagi dan insyaAllah kita tidak akan tergugat. Walaupun janganlah kita beranggapan, semalam saya dah bersiaran dengan mantan calon ahli parlimen Kemaman, itu Yang Mulia Jeneral Tan Sri Raja Effendi. Beliau mengatakan bahawa apa yang berlaku di Kemaman itu merupakan sebagai seorang parlimen, dia kata lost the battle but not the war. InsyaAllah memang biasa saya dalam peperangan yang paling penting kita nak menang peperangan, bukan nak memenangi, bukan hanya battle. Battle itu pertempuran, tapi war atau peperangan itu yang paling penting. Saya agak kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Effendi. Dia kata kita kalah dalam pertempuran, tapi kita tak boleh kalah dalam peperangan. We can lose the war, the battle, but not the war. Selain daripada kita bermasalah dengan PAS tiba-tiba sekarang ni, kalau kita melihat dalam Barisan Nasional pun, kita UMNO tidak henti diserang kiri dan kanan. Dan kita tidak pernah pun lari daripada kita punya pegangan. Saya bagaimana walaupun mantan naib Presiden MCA T. Lianke, dia menegur, dia kata dia tak mau dengar lagi lah isu Kongres Ekonomi Bumi-Putera ini yang katanya sudah melangkaui usia 60 tahun lamanya, masih tak selesai lagi. Jadi seolah memperolok-olokkan usaha kerajaan, usaha pimpinan UMNO, usaha pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya dia adakan Kongres Ekonomi Bumi-Putera ini. Maka akhirnya pergerakan UMNO menempelak. Dia menempelak Senator Datuk Seri
Ti Lien Ke supaya jangan bermain dengan isu perkauman demi kepentingan politik sendiri apabila dia mempertikaikan penganjuran Kongres Ekonomi Bumi Putra pada Januari yang akan datang. Menurut Dr. Muhammad Akmal Saleh, katanya Kongres itu dijalankan sejak Kerajaan Barisan Nasional dan ia akan diteruskan. Dan beliau menegaskan ia langsung tidak pernah menyentuh ataupun menekan hak-hak kaum lain. Sebenarnya bila kita dalam gabungan walaupun dengan Barisan Nasional, kalau tak betul kita tegur. Bukan macam mereka apa yang rakan sebut mereka tak ada sanggah. Kalau nak jaga kepentingan bersama kita tak ada. Kalau tak betul kita tegur, sama ada DAP ke, MCA ke, MRC ke. Kalau tak betul kita tegur. Itulah pendirian UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi katanya pemuda tidak akan sama sekali berganjang dengan pendiriannya mempertahankan kepentingan agama, bangsa dan negara. Dan katanya jangan lupa, dia mengingatkan, jangan lupa kamu dapat jawatan senator itu daripada Perdana Menteri yang datangnya dari orang Melayu. Cemen-cemenlah diri sendiri. Itu kenyataan agak keras daripada Ketua Pergerakan Pemuda. Sebab dia ingat, dia kata, kamu jangan lupa jawatan kamu sebagai senator itu datangnya daripada yang membawa Perdana Menteri yang daripada orang Melayu. Jangan menghakiskan atau mengguris hati dan perasaan. Sebab Lien Ke ni dia bercakap demikian sewaktu membahaskan belanjawan di Dewan Negara yang meminta kerajaan tidak meneruskan program berkenaan. Sebaliknya menganjurkan Kongres Ekonomi yang menguntungkan seluruh rakyat. Dia sebenarnya dia dah kalah jawatan sebagai naib presiden MCA. Dia bermain dengan satu unjuran politik RSC dengan harapan untuk memenangi sokongan daripada warga MCA. Saya minta maaf, saudara. Terpaksalah kadang-kadang bergesin. Orang tak bersihat ni, saudara. Jadi bila dia bahaskan, kita tahu matlamatnya tak lain dan tak bukan semata-mata untuk mencari pengaruh. Sedangkan warga MCA pun dah bosan kalau adanya isu-isu yang dibawakan yang menyentuh soal resis. Jadi sebab itu cukup-cukuplah. Sebenarnya Kalinggo dia kena lebih parah lagi. Siapa yang tak sokong PAS masuk neraka, itu keadaannya. Jadi saya melihat sekarang ni, saudara, kita dalam gabungan Barisan Nasional pun ada masalah, tapi kita akan menyangkal mereka. Saya ucapkan tahniahlah kepada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Akmal yang berani, di mana beliau dengan tegas menjelaskan Kongres itu adalah bertujuan untuk memberi penambahbaikan kepada ekonomi Bumi Putra, termasuk Sabah, Sarawak dan orang asli yang mana ini adalah majoriti kaum negara ini. Jadi penambahan baikan ekonomi Bumi Putra tidak pernah mengambil hak kaum lain, malah memberikan kebaikan kepada situasi negara ini secara keseluruhannya. Jadi kedudukan ekonomi bukan Bumi Putra masih lagi mengukur negara ini sejak dari dulu sehingga sekarang. Itu gambaran yang saya dapat perbalahan kita. Saya tak maulah mencetus parti lain, tetapi tiba-tiba dah 2 hari 3 hari lepas saya terbaca laporan daripada akhbar yang mengata bahawa tiba-tiba saja sehebat-sehebat mereka lah apabila mula-mula kata mahkamah telah memutuskan agar PAS bayarlah hutangnya dengan harakah. Jadi tiba-tiba ini dikanga bekas pegawai khas kepada ahli Parlimen Kanga Zakri Hassan. Dia sebagai bekas pegawai khas, dia telah pun membuat tuntutan, memfailkan tuntutan terhadap wakil rakyat itu yang didakwa tidak membayar tunggakan gajinya selama 1,5 bulan berjumlah RM4,599.23 sebelum pemecatannya pada bulan Mei lalu. Rezeki orang jangan ditahan. Saya pun tak faham lah. Sebagai ahli Parlimen Kanga, saya rasa tak sepatutnya lah. Kalau nak berhenti-berhentilah. Kenapa begitu jadinya? Sebab itu Muhammad Rauf Abdul Aziz, dia usia 39 tahun dan juga bekas ahli jawatan kuasa Parti Perbudi Persatuan Malaysia bahagian Kanga selaku pelantik turut menyaman
bekas majikan itu bagi pemecatannya yang dianggap tidak sah kerana dilakukan tanpa notis. Saya belum lagi memerintah saya bukanlah nak menuduh, tapi bila tengok ada laporan bawa sampai ke mahkamah saya rasa ada sesuatu yang tak kena dalam organisasi mereka saya. Itu kata kadang-kadang mereka membuat tindakan yang bagi saya lah, apabila Saudara Rauf memfailkan 3 jenis tuntutan. Itu pertama, membabitkan gajinya tak dibayar pada November tahun lalu. Tak banyak mana pun, itu RM830. Kedua, baki gajinya bagi April 2023 berjumlah RM1,800. Dan ganti notis 4 minggu tuntutan gaji, ganti notis berjumlah RM1,938. Itu difailkan di hadapan pegawai pendengar Fadilah Diana Zulkifli di Mahkamah Buruh Kanga 3 hari lalu. Saya nampak saudara takkanlah RM5,000 punya hak tak boleh nak bayar. Dia dah bekerja dari rezeki orang. Saya satu benda yang agak menarik tentang presiden saya, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia selalu mengingatkan saya, dia kata kalau kita menggajikan orang, kita ingat bahawa mereka ada tanggungan. Jangan kita putuskan rezeki orang. Dan malahan, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menggajikan seseorang, bayarlah. Bukan Sayyidina Nabi Muhammad, dia banyak Sayyidina Umar kata, bayarlah gajinya sebelum peluhnya kering. Itu saya rasa tak tahulah macam mana keadaannya. Apabila Muhammad Rauf memfailkan 3 tuntutan terhadap ahli parlimen, nak buang-buanglah. Ya, mungkin tak kena gaya, mungkin ada yang tak bersesuaian dengan kehendaknya dalam pentadbirannya. Tetapi bagi saya baru setahun lebih saya takkanlah soal-soal kehidupan mereka itu boleh dijadikan begitu. Saya amat mengharaplah agar kalau boleh cubalah diselesaikan di luar mahkamah. Tak cantiklah. Walaupun saya tak perlu saya nak wawarkan. Walaupun mereka bukan ada kena-mengena dengan UMNO saya, tapi bagi saya sebagai insaniah, tak perlulah kita balas sehingga membuat keadaannya secara